Boleh tak? Okay. Okay, semua senyap. Kita santai-santai je tau. Jangan rasa tegang sangat. Jangan rasa macam kita di sesi dalam bilik bilik darjah. Maksudnya kita nak borak-borak pun okey je. Betul-betul. Kita bukan tengah kelas tau. Kita tengah sharing santai je. So, Antona cuti buat apa? Cuti 2 minggu Ada yang pergi bercuti ke? Tak. Tak. Duduk kampung je. Ada yang kat Saya kampung. kat rumah. Oh, okey. Oh, ada yang cakap study. Ada exam ke nanti? Ada. Ada. Ada Yuasa. Bila examnya? 4 bulan. Naik sekolah. Naik sekolah. Oh. Naik sekolah. Okey. Naik sekolah. Okey. Semoga dipermudahkan ulang kajinya. Apalah kita bermula ulang kaji sikit-sikit kan. InsyaAllah nanti makin lama kita cubalah untuk maintainkan kan ulang kaji. Janganlah kita tinggal terus sebab nanti takut kita sendiri yang akan sakit. Maksudnya nanti kita nak menjawab mudahlah kan kalau kita ulang kaji awal. Okay, mantap. Lagi ada yang selalu petang-petang ni beriadah ke? Pergi ada yang jogging, suka jogging tak? Tak suka. Aduh, tak rajin. Tak rajin. Malam. Oh, tapi Antona tak jalan-jalan dengan parents ke, family ke? Ada. Mana? Ada. Cuma makan-makan je. Makan-makan, ambil angin. Makan pisang goreng petang-petang. Ui, sedapnya. Okay. Ini apa? Okay. Sebelum kita nak teruskan dengan apa yang Antona akan dapat nanti, akan nak share something lah. Something yang best. Waktu first akak dapat tahu tentang something ni, dia rasa macam wah bestnya. Maksudnya apa yang kita sedang berada dalam circle kan. Circle yang circle kebaikan lah. Yang mendatangkan kebaikan kepada kita kan. Bukanlah circle yang mendatangkan perkara sisi kepada kita. So akan nak share satu hadis ni. Hadis tentang Sekejap. Hadis tentang majlis ilmu. Siapa pernah dengar hadis tentang majlis ilmu? Ada tak pernah dengar? Pernah, kita orang belajar. Pernah tapi tak. Pernah. Tapi tak ingat. Benar. Okay, siapa nak share? Siapa nak share sikit? Teaser. Hadis tu dia majlis ilmu tu dia taman syurga. Betul ada hadis tentang tu. Betul tapi sikit lagi hadis tu ada betul. Tapi hadis yang akan nak share ni berbunyi daripada riwayat Muslim yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Okay, itu satu. Kedua, tidaklah suatu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka melainkan akan turun kepada mereka sakinah yakni ketenangan. Okay, itu kedua. Yang ketiga, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Antona rasa best tak hadis ni? Ada. Best. Apa yang ada tu? Best kan? Dia macam something yang memujuk hati kita kan. Sebab kita datang majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Lepas tu bukan setakat tu, Allah bagi kita ketenangan dalam hati kan. Dan kita akan dilimpahi rahmat tu. Lepas tu kita akan dipayungi, maksudnya akan dinaungi oleh malaikat lah sebab kita berada dalam majlis ilmu Allah tu. Tapi syarat untuk kita dapatkan kesemua yang tadi akak cakap tu,
perlukan niat yang betul lah. Niat yang betul yang macam mana? Sebab tu tadi first akak ajak Antuna untuk perbetulkan niat yang mana kita perlu niat dalam hati, oh aku jadi usrah kali ni sebab Allah. Faham tak? Kita buat semua benda kita buat kerana Allah tu. Sebab kita nak dapatkan pahala tu. Kalau kita tak buat kerana Allah, dia akan jadi sia-sia lah kan. Dia macam kita join kosong tu. So kita tak nak lah yang kosong tu. Kita nak yang memanai, menghayati apa yang kita buat tu. Antuna faham ke? Okey ke? Faham. Okey. Aina Aisyah dah buka kamera. Mana yang lain tak buka kamera pun. Malu. Alamak. Kakak-kakak macam mana ni, adik-adik malu ni. Ayuk Kak Izzy merajuk. Ayuk. Siapa adik dengan Kak Izzy ni? Kak Izzy merajuk ni. Kat luar. Jomlah buka. Nanti rasa macam best lah nampak muka Antuna. So nanti bila Antuna buka kamera, kakak-kakak akan nampak, oh adik ni faham ke tak? Maksudnya kita orang boleh nampak reaction Antuna. Siapa yang minggu lepas dengan akak? Aina Insyirah dah buka. Siapa lagi Christina Auni. Siapa lagi? Jom. Adawi dalam kereta ke? Oh, awak ada nak pergi mana? Taklah dah on the way ke rumah dah ni. Oh, okey. Semoga selamat sampai. Okey. Siapa lagi? Jom buka kamera sebelum akak ada akak lain yang akan memberi kat Antuna nanti. Sebab di sinilah salah satu. Okey, Raisha dah buka. Okey, ni Suzana, Sofia Hanan. Okey. Okey. Kita ada lagu untuk Antuna. Kita ada lagu nak dengar. Tunggu jap الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم رمضان بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Innovation in the name of religion, rationalization, or is it a deception? If you feel you are doing right, but what if you are wrong? What do you know and how do you know what is true? Sunni al-Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Akak dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua? Baiklah. Baik, alhamdulillah. Okay, insyaAllah hari ini kita nak cerita pasal Al-Quran ku. Apa dia kakak? Al-Quran ku? Hidupku. Sambung. Al-Quranku, hidupku. Al-Quranku hidupku. So, tadi hadis tu, siapa yang dah hafal? Hadis 3 dengan hadis 5. Angkat tangan macam ni, klik dekat tu. Klik dekat ni, angkat tangan. Macam mana angkat tangan? Tak ada angkat tangan dia lah. Ni angkat tangan. Buat macam tu. Raise hand. Siapa yang tak hafal? Raisya tak hafal lagi. Hadis 3 dengan hadis 5. Hadis 3 tadi kita nyanyi-nyanyi tu, faham ke? Apa maksud dia? Iaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam. Bijak lah korang ni kan. Rukun Islam. Lepas tu hadis 5 tentang Hadis ini tentang bermasuk. tentang apa? Nak pusing lagi lagu tu. Siapa tadi nyanyi-nyanyi? Pasal apa? Dia ada bahasa Melayu je tadi tu Ada. Oh yang kelima tu tak ada. Ada, tapi dia dalam bahasa Inggeris. Oh dalam bahasa English. Nombor 5 tu dalam bahasa English. Dia cerita pasal bid'ah.
Okey, apa tu bid'ah? Tak tahu. Tak tahu? Bid'ah tu adalah sesuatu benda yang baru yang tak pernah dibuat pada zaman Rasulullah dulu. So bid'ah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Iaitu mengada-ngadakan dalam Islam lah. Jadi kita panggil bid'ah. Ada yang baik, ada yang tak baik. So hari ni kita bercerita tentang Al-Quranku, peganganku. So kita kepada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang keberapa? Ni mesti semua tahu. Surah berapa, juzuk berapa? 15. Ya, 15. 15. Okey, ayat ke? Ayat. Bukan ayat, salah. Surah. Mana Al-Quran boleh jawab? Surah berapa? 18. Juzuk 15. Surah 18. Dia ada sebanyak 101. Ada berapa surah? Berapa ayat dia ada? 110 ayat. 110 ayat. Kata nak jadikan Al-Quran ni peganganku kan. So kita berkenal-kenalan dululah dengan apa benda yang kita, apakah yang kita nak pegang tu Al-Quran. So basicnya kita tahulah Al-Quran tu ada berapa juzuk kan. Ada berapa surah, ada berapa ayat. So hari ini kita nak berkenalan dengan Al-Kahfi. Dalam Al-Kahfi tu 110 ayat. Kita berkenalan dengan 3 ayat je hari ni dulu. Okey, iaitu ayat 103 hingga 105. 103 103, 104, 105. Cuba faham dan cuba applykan 3 ayat ni dalam kehidupan kita. Itu jauh lagi bermakna lah. Al-Quran ni kalau kita baca kita dapat pahala kan? Betul kan? Alif Lam Mim. Bukannya 1 pahala tetapi alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Tu mujizat Al-Quran. Kita baca setiap huruf tu ada pahala dia. Lagilah apabila kita mengamalkan dia, lagilah bermakna dalam kehidupan kita. So siapa boleh tolong bacakan ayat yang kita nak fahamkan hari ini, 103, 104, 105 Al-Kahfi. Silakan. Kita buat fast tabik. Berlumba-lumba. Siapa nak dulu? Silakan. Surah Al-Kahfi. Kita kena rasa Ayat 103 kan? Ya. Jadi kita berkenalan dengan Al-Kahfi. Yang kul hal nunabbiukum. Ya. Baca dari 103 sampai 105 ya Kak? Benar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Okey. Siapa nak bacakan dia punya terjemahan dia? Saya.
Sila. Okey. Pada ayat 103 ni berkata bahawa katakanlah Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan mereka, kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Hari ni kita kena belajar satu maksud perkataan iaitu sia-sia. Kalau bahasa Arabnya apa? Kalau khosira rugi. Rugi. Khosira rugi. Kalau sia-sia? Betul tak? Allazina dhalla sa'yuhum. Kalau dolalun? Kan kita ada baca Al-Fatihah kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang tu. Apa maksud dia? Kita pun panjang dolin. Apa maksud dia? Orang-orang sesat. Sesat. Orang yang sesat kan? Orang yang sesat. Orang yang sia-sia. So alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu dollah dekat sini iaitu orang yang sia-sia. Siapa ke orang yang sia-sia? Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. A work management tool? No, that's not for me. Well, Monday.com is all about flexibility, so you can. Hello, this is an introduction for our Chrome extension. So first, you need to install it to Chrome. And then you need to make sure that you have Google Meet Grid View already installed. And refresh all open Meet tabs. And then here is the main menu of the extension. The refresh button grabs all the attendees once more. And we have two different tabs here. Here you can compare it to a preset list, and you can create lists, and you can save lists and such. Then maybe if you want to show who is here, you can copy for chat and then paste it. And then everybody else can see that you have taken attendance. And then here's the breakout room function. So I want Tengah buat apa tu? Tengah 4 users per group. Wah, bagus. To generate Kita groups. tengok, hello, tengah buat apa tu? And I can Tengah copy the ni meet study links kat and nanti then exam. send them in Tu chat. benda yang okey. And Kan? then Hello, tengah buat apa copy tu? the groups Baguslah and korang send ni them in kan chat. buat Then benda-benda I yang tell them baik. to Tak adalah yang join angkat their call. respective Hello, meets. tengah buat apa tu? So group 1 will Tengah join group 1 tak and ada. group 2 will join 12 group orang 2. angkat call Tak ada yang tengah main game ke? Then Tak here ada. I can join group 1. Alhamdulillah semua buat benda-benda yang baik-baik. Let's see if anybody join. Cuba I can join bacakan group 2. 1 hingga Such. 10 ayat Al-Mu'minun.
And we also have a settings menu Surah with Al-Mu'minun. some settings that are pretty self-explanatory. And that's Yang about qad it. aflahal mu'minun tu. Thank you Ya, Sam qad Research. aflahal mu'minun. Mu'minun tu Grabs orang yang berjaya. refresh all open Meet Ayat 1 hingga tabs, 10. and then here is the surah, main menu 23. of the extension. Muka surat berapa tak? Muka surat berapa ni? 342. Kita ada dua. Mu'minun. Ni rahsia kita tau. Ni rahsia tips-tips orang yang berjaya. Untunglah siapa join petang ni. Ni rahsia tau. Rahsia yang dah pecah. Pecah rahsia orang-orang yang berjaya. Tips-tips berjaya. Okey, bacakan. Sila. 1 hingga 10. Saya. Boleh. Siapa saya tu? Zuriana Ibrahim. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisinya. Mewarisi apa? Alladzina jayaan. mewarisi syurga Firdaus. Kejayaan kita yang paling besar ialah Syurga dan kekal di dalamnya. Kan kalau kita tengok dekat situ kan, dia tulis kat situ Al-Quran qad aflahal. Falah. Kan kita selalu baca azan kan? Baca azan. Selalu kan kita azan, iqamat, hayya 'alal kesucian diri dia sebelum solat. Tu memelihara solat.
Okey, seterusnya orang yang beruntung tu iaitu orang yang khusyuk solatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lara, benda-benda lara dengan benda-benda perbuatan dan perkataan tidak berguna, apa dia buat? Dia jauhi diri dia. Ayat yang ketiga. Iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia menjauhkan dirinya daripada perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Apa contoh perbuatan dan perkataan yang tidak berguna? Contohnya. Carut. Mencarut. Lagi? Minum arak. Minum arak tak pandang orang nak minum arak kan. Yang biasa je. Mencuri pun takkanlah orang nak mencuri. Yang biasa je. Cakap pasal crush. Menipu kadang-kadang. Kan? Kita menipu. Lagi yang biasa-biasa je. Yang maksudnya memang kadang-kadang kita terbuat. Cakap pasal lagi. Gosip. Orang. Cakap pasal lelaki kan. Umpan. Cakap pasal lelaki tu benda yang lara ke sia-sia ke atau benda yang menguntungkan? Sia-sia. Kata yang menguntungkan. Kau share dengan akak macam mana dia untung cakap pasal lelaki. So, kalau cerita pasal ayah tu boleh lah kan. Ayah korang, ayah saya hebat. Ada sini ayah tak dengar. Kembang ayah. Ayah saya hebat, ayah saya bertanggungjawab. Itu boleh lah kan. Ini lelaki yang bukan kita punya muhrim kita. Kadang-kadang kita tercerita pasal kita punya apa. Admire artis. Crush. Kita punya crush. Betul. Crush tu. Kita nak cerita, kita nak melepaskan geram, kita nak lepaskan apa kan. Tak payah nak cerita-cerita lah pasal dorang. Dia kita cerita pasal rumus formula matematik. Nanti lepas cuti ni kita exam kan? Betul kan? Kita exam. Kita cerita pasal formula. Formula pun tak hafal lagi. Okey. Itulah perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Contoh perbuatan tadi itu perkataan. Perbuatan yang tak berguna. Apa dia? Tidur je sepanjang hari. Tidur je sepanjang hari. Boleh ke tidur? Boleh. Kalau untuk rehatkan otak lah, kalau lagi stres. Kalau korang tak tidur nanti, korang belajar pun pening lalat. Betul. Korang bukan menyapu sampah kan? Sapu kucing, sapu tak apa-apa. Tak bawa turun. Boleh tidur. Tapi jangan berlebihan. Apa maksud yang berlebihan tu? Tidur yang berlebihan. Sampai tinggal solat. Tidur sepanjang hari. Lewat ke solat. Allah. Apa contoh berlebihan tu? Tidur yang berlebihan. Tidur lama kita. Dia tidur tu. Lepas tu dia dengar. Lepas tu dia tidur je. Oh, dia dengar azan. Lepas tu dia tidur je. Lagi? Subuh. So akak harap lepas ni kita jangan buat ya. Kita kena bermujahadah lah. InsyaAllah. So bermujahadah ni besar pahalanya. Banyak mujahadah. Contoh macam kita puasa hari ni kan. Puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah kan. Betul. Antara cinta kita kepada Rasulullah, kita ikut apa yang dia buat. Okay, lepas tu lagi orang yang berjaya itu ialah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat lah. Ini untuk mak ayah korang lah ya. Menunaikan zakat. Kemudian orang yang memelihara kemaluan dia. Walladzina hum li furujihim hafizun. So ini pun ada salah satu juga adalah ciri-ciri orang yang berjaya, iaitu dia memelihara kemaluannya, terutamanya kepada wanita lah. Seterusnya, kecuali memelihara kemaluan kat sini ni dia perumpamaan macam kita memelihara kita punya maruah. Kecuali dia kata terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya. Ini isteri diorang lah. Kecuali macam suami isteri tu dah dihalalkan tafadhali.
Tetapi barang siapa mencari zina di balik itu, famani bertabawa adzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di sebalik itu, tadi itu memelihara kemaluan kan? Siapa yang mencari di sebalik daripada itu, memelihara kemaluan, apa di sebalik daripada memelihara tu kemaluannya? Zina lah kan? Iaitu berzina. Ya, Dan betul. sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. So, melihara amanah dan janji-janji pun juga adalah ciri-ciri orang yang berjaya. So, amanah orang sekarang ni sebagai student apa? Belajar. Buat assignment. Kan, menghormati amanah orang sekarang, betul tak? Amanah sebagai seorang anak. Nanti kita amanah sebagai seorang mak selepas itu. Sekarang amanah sebagai seorang anak dan amanah sebagai seorang murid. Dan yang paling besar ialah amanah sebagai seorang Islam. Itu yang paling besar. Amanah sebagai seorang Muslim. Kan? Amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang murid. So amanah sebagai seorang murid tu, contoh cikgu kata nanti exam. Lepas korang cuti-cuti ni jangan lupa nanti exam. So kena study. So cikgu dah sampai amanah. Kena buat apa? Study lah. Study. Kalau amanah sebagai seorang anak apa? Contoh Buatlah tugas rumah. Akila, Sorfina, tolong belikan mamak garam. Ataupun Ifa, Fatima, angkat kain, hujan. Dah turun. Tu mak kita dah panggil sahut kan. Maka apa kita perlu buat? Tolong buat. Anak yang baik itu dia turun mak dia. Jangan pula masa tu, mamak ni asyik-asyik saya je. Jangan bahkan dalam Islam tak boleh berkata pun kepada mak ayah. Surah berapa tu? Banyaklah sebenarnya kalau nak mencintai Al-Quran ni, dia ajar kita benda yang baik. Siapa ingat? Jangan berkata kepada kedua ibu bapa. Surah berapa? Sekarang ni kita nak jadikan Al-Quran peganganku ni. Apa hari ni semua pasal Al-Quran. Nak jadikan pegangan. Kan? Al-Quran kata jangan kata kepada ibu bapa. Ni kita pula mamak ni, ibu ni asyik saya je. Tu bukan dah. Satu karangan dah kita cakap dengan mak kita. Surah Al-Isra ayat 23. Kakak tolong share dekat ni kak. Dekat note. Ini amanah kita sebagai seorang anak. Okay. Ni kita masih ayat ke-8 ni. Ini orang-orang yang berjaya ni. Nanti kita balik kembali semula kepada orang-orang yang sia-sia. Ini orang yang ayal falah. Ayal falah, orang yang berjaya. Okay. Qad aflahal mu'minun. Nak bacakan? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh bacakan yang kakak share tu? Siapa kat note? Diana, tolong Diana. Dekat note. Janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapamu. Ini amanah kita ni sebagai seorang anak. Yelah kita dah lama kan ke asrama. Ni ayat berapa Diana? Kita kan dah lama ke asrama kan. Mak ayah kita rindulah kita. Surah Al-Isra ayat 23. Baca kan? Saya nak baca. Sila. Terbaiklah petang ni semua orang berebut-rebut. Sila. Maksud dia je kan yang kat note ni kan? Boleh. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada duanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Contoh mak kata, Rafika, Fatina, berikan mak garam. Okey mak. Siap. Mak kamu pun siap. Lagi mak nak beli apa? Garam, sayur? Apa lagi nak beli? Senarai kan? Garam je. Boleh? Kadang-kadang mak kita suruh kita time-time kita memang nak rehat kan? Allah, baru nak rehat. Ingat ayat ni. Alamak, surah Al-Isra ayat 23. Boleh mak? Kadang-kadang suruh kita sampai 3-4 kali kan? Kita pun kenapalah tak senaraikan serentak. Tadi suruh beli gula, lupa. Dah sampai-sampai rumah penat-penat ni. Alamak, lupa beli garam. 4 kali. Lepas tu balik ni, alamak lupa beli ni. Sampai 4 kali kan. Maka kita ingatlah ni kan. Maka kita tetap kena mengatakan, ucapkanlah perkataan yang mulia. Boleh mak? Boleh. Alia Adriana, boleh mak? Boleh. Mak belum cakap lagi. Tolong. Baru dia sebut. Sofia, boleh mak? Dianur Kalisha, ya mak, apa dia? Jangan sampai biar mak kita sebut sampai 5 kali. Sebut nama kita Ainun. 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 Oh Ainun. Sampai disebut binti. Ainun Mardia binti. Sampai disebut kan. Jangan sampai macam tu ya nak korang. Dia biar mak kita baru sebut ai. Ya mak. Belum lagi Ainun. Raf. Baru mak kita baru nak sebut depan tu kita terus ya mak. Macam tu. Boleh Kalau lah macam tu korang sejuk ibu. Boleh insyaAllah. Senang, susah tak benda tu? Susah tak? Tak. Senang je kan? Senang je kan? Boleh mak? Cuba ulang. Boleh mak? Ya mak? Boleh? Apa dia? Ya? Bukan satu karangan pun, 2 patah perkataan je keluar dari mulut. Ya mak? Boleh? Boleh mak? Boleh? Apa dia? Siap. Okey, itu tadi tu yang Al-Mu'minun, iaitu memelihara amanat dan janjinya. Ini amanat sebagai seorang anak Tadi tu amanat sebagai seorang student dan amanat sebagai orang Islam, banyak lagi lah. Amanat sebagai seorang Islam tadi tu yang lagu tadi tu. Rukun Islam tadi Serta memelihara kembali pula, memelihara solatnya. Tadi yang pertama kusyuk kan awal-awal tu. Ni balik pula. Memelihara solatnya. Mereka itulah yang mewarisi Firdaus. Ini orang-orang yang berjaya. Pada aflahal mu'minun. So balik kita kepada tadi surah Al-Kahfi, iaitu orang yang apa tadi? Orang yang sia-sia, dolar. Orang yang rugi. Kan? Hari ni kita nak belajar keyword. Kena belajar keyword dia, iaitu Akak pun tengah cari balik. Okey. Kita pergi yang 103 balik. Jam berapa sekarang ni? Jam 6.30 dah. Cepatnya masa berlalu. 6.02. Okey. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah kamu memberitahukan pada tentang orang-orang yang rugi perbuatannya? Ini orang yang rugi, bertentangan kepada tadi Al-Falah. Apa dia? Iaitu allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu perbuatan yang sia-sia dalam kehidupannya. Dia buat sia-sia sedangkan dia berbuat sebaik-baiknya. Ini yang kita tertipu kat sini. Dia rasa dia buat benda yang betul. Tetapi dia buat benda yang sia-sia. Apa contoh dia? Yang situasi ayat 104 ni. Dalam kehidupan dunia ni mereka buat benda yang sia-sia. Tapi mereka telah mengira, mereka sangka mereka telah buat benda yang
sebaik-baiknya. Apa contoh dia? Kalau benda tu kita tahu kan sia-sia, kita terus tinggalkan kan. Di sini kita tertipu dengan amalan kita. Dia sangka dia dah buat benda yang dia sangka benda yang baik, tapi sebenarnya dia buat benda yang sia-sia. Contohnya apa? Kalau kita nonton satu movie panjang tu kan 3 jam. Contohnya kan 3 jam. Apa kita cakap hujung-hujung ending movie tu? Best lah. Alhamdulillah dapat kebaikan daripada movie ni. Betul kan? Setiap kali kita nonton movie mesti kita akan catat ada kebaikannya nonton movie ni. Aku rasa sedar sangat. Betul kan? Ending dia. Tapi sepanjang tu tengok Korea. Yang mana di situ perempuannya tak menutup aurat kan. Ada edigen suasana-suasana yang memang menimbulkan berahi kita kan. Bila kita tengok tu menimbulkan kita punya berahi kan. Kita rasa macam kita tak jaga pandangan masa tu kan. Betul kan kita tak jaga pandangan? Sebab kita tengok lelaki kan kita terawang-awang macam nak terbang. Betul kan? Kita kan kalau tengok filem-filem macam tu kita rasa macam kita yang punya perempuan cantik tu rasa macam kita masa tu. Lepas tu ending movie tu 3 jam. Itu kalau 3 jam ada yang bersambung-sambung kan. Satu episod kepada episod sampai episod kepada episod, bukan berjam-jam, rasanya berbulan-bulan kan. Lepas tu kita rasa alhamdulillah. Kita cakap alhamdulillah banyak pengajaran yang aku dapat daripada movie tu. Saya cakap alhamdulillah banyak pengajaran yang aku dapat daripada movie tu. Memanglah ada pengajaran kan. Sebab kamu tu orang-orang sekolah agama ni melihat sesuatu, dia akan mengambil pengajaran. Betul tak? Orang yang baik ni, orang yang beriman ni, bila dia melihat sesuatu, dia akan mengambil benda tu ada hikmah dia. Tapi dalam mencari hikmah tu, perlu ke kita nonton benda tu? Nampak tak kita tertipu dekat situ? Takut kita di sini jadi macam tu, iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia. Sedangkan mereka mengira, mereka sangka mereka telah berbuat baik. Kita tertipu dekat situ. Faham tak situasi tu adik-adik? Kita rasa kita berbuat baik. Nanti akan ada satu perumpamaan dekat next surah tu 105. Iaitu penyakit. Ada penyakit dia dekat sini. Ada kalau minggu lepas kita belajar pasal ayat apa? Ayat apa yang minggu lepas tu? Yang pasal ini muka surat 20. Al-Fainah. Minggu lepas surah kita ada satu keyword Al-Fainah kan. Ayat hari ni, keyword hari ni nanti ayat yang 105. Surah Al-Fainah. Hari ni ada satu ayat lagi yang kita kena ingat. Iaitu apa yang Kak cerita tadi tu ada perumpamaannya yang dipanggil penyakit. Ada satu penyakit tu. Dipanggil fahabitat. Itu nanti. Fahabitat nanti ayat 105. Sekarang ni kita masih di 104. Nak bagi tahu kita ni supaya jangan tertipu. Iaitu bahawa orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ni, mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Apa lagi contohnya? Yang kita rasa kita buat baik tapi sebenarnya sia-sia. Contohnya tadi sedekah tapi ria. Tadi akak dah bagi satu contoh. Lagi apa? Sedekah tapi ria. Kita bersedekah tetapi kita ria. Contohnya sedekah yang paling buruk, ada ayat Al-Quran juga tahu. Sedekah yang paling buruk ialah apabila dia bersedekah, dia ungkit. Dia dah bagi kawan kan. Contoh kita bagi tudung dekat kawan kan. Ya Allah, kita bagi sekali, kita mengungkit tu sepanjang kita berada di sekolah tu dengan kau. 5 tahun kamu kat sekolah, 5 tahun lah kamu mengungkit. Padahal membantunya sekali je kat kawan. Kau ni hari tu aku bagi Chan kau mandi dulu. Baru sekali buat baik. Lepas tu ungkit sepanjang waktu. Kan, kebaikan-kebaikan yang ni tertipu ialah kebaikan yang kita buat tapi kita ngungkit.
Kan. So apa lagi contohnya? Perbuatan-perbuatan yang sia-sia sedangkan kita mengira sia-sia tetapi dia adalah kita menyangka dia adalah yang baik-baik. Apa lagi contohnya? Contohnya couple. Cuba tanya ustazah korang, bolehkah ustazah couple? Pernah tanya tak ustazah? Pernah. Pernah. Siapa yang tadi kata pernah? Tak pernah. Ustazah jawab apa? Tak berani jawab tanya so korang tahu jawapan. Boleh ke? Tak boleh couple. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Lepas tu Tak kan boleh. nak membolehkan dia kita buat pula ni couple Islami. Dia couple Tetap tak boleh. Ya Allah Kak, Tak boleh. kejut aku masa qiyam. Ada orang ketiga. Tak boleh. Tak Dia lah imam ke. Lepas tu kan Kak, dia mesej saya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kapal itu dipanggil kapal Islami. Yang kita merasakan benda tu perbuatan yang baik kan. Tetapi sebenarnya dia adalah buruk. Tak baik. Tak baik. benda sia-sia. Benda yang sia-sia. Dia baik tapi dia sia-sia. Kerana apa? Kenapa jangan orang main ikut bak turut je tak boleh, tak boleh. Apa buktinya tak boleh couple tu? Wala taqrabu zina. Lagi dah cakap dengan korang ni sekolah agama yang bagus. La taqrabu zina. Jangan sampai Menghampiri zina. So bila menghampiri, mendekati, near to zina itu maksudnya apa? Menghampiri itu apa yang mendorong. Apa-apa yang mendorong kamu kepada zina itulah yang Allah larang. Jadi kalau berzina tu larang tak? Dah menghampiri dia larang, zina lagi itulah dilarang. Jadi couple tu dia mendorong kepada zina jadi memang tak boleh lah. Ya, dia mendorong kepada zina. Kenapa dia mendorong kepada zina couple tu? Walaupun dia mesej kita sebab dia mesej kita, ya Allah ukhti. Nanti anak miss call aunty jam 4 ya untuk camel line. Dia melibatkan macam interaction antara mata dengan hati. Hati tu dia boleh membayangkan lah macam mana. Kan? Bila hati. Tapi study group boleh ke? Study group boleh? Boleh. Study group dia tak. Boleh. Boleh tapi jangan berdoaan. Tapi kena tak boleh profesional. berdoaan. Kena profesional. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Ramai-ramai. Katanya. Jangan pula nak jadikan alasan tu untuk bertemu. Lepas tu mak katakan, kena buat apa tu? Tengah study mak. Study dengan siapa? Si Y. Berdua. Okay, study boleh study berdua. Maybe mungkin korang dia bagi group oleh cikgu kan. Yang berdua je kau dengan dia. Okay, dah bincang? Sudah. Setakat itu je. Setakat itu je bincang. Lepas tu sudah tutup. Janganlah pula pasal study tu. Nanti nak makan kat mana awak? Awak ni dia cerita lain dah. Faham ya? Faham. Study group boleh. Dia termasuk dari amanah. Cikgu dah bagi kan. Tapi biasanya cikgu korang baik kan. Dia bagi. Tapi ni nanti kalau di dunia luar nanti korang masuk universiti kan. Kadang-kadang kita bergrup tu 3 orang. 2 lelaki 1 perempuan. Korang saja perempuan. Lecturer, ini pun lecturer dah bentuk grup tu. Maka study group secara profesional. Selepas tu sudah. Masing-masing balik ke kerja masing-masing setelah study group tu. Bila kita datang study group kita kata alright kan. Jangan pula tu alright kita menggedik-gedik. Tu 2 kali 5, 5 kali 2.
Kita dah tutup aurat dah tapi gedik-gedik. Itu lain pula. Banyak Aku lagi pakai suara. tahu tak masuk gedik-gedik tu? Tahu. Okay. Dia profesional. Kita cakap dengan betul, bahasa yang betul, suara pun suara original kita. Takkan pula tiba-tiba masa study group tu, suara kita tiba-tiba berubah. Topik. Kejap Topik. suara tiba-tiba macam tadi Kak Sada tu kan. Tiba-tiba study group dengan si Y dengan si Z tu, sorry, nota tu boleh saya pinjam tak? Dia jadi tiba-tiba berubah suara dia. Tu gedik. Okey. Kita itu contoh itu contoh iaitu perbuatan dalam kehidupan dunia ni sia-sia. Tetapi kita sangka kita telah berbuat sebaik-baiknya. Okay, ayat yang ke-105 contohnya lagi apa? 105 tu mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka. Kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tak ada timbangan. Yang kita rasa macam baik tu tapi sebenarnya tak ada pun sebab dikira sebagai amal. Okey, kat sini kalau tengok perkataan kat situ tu kan, fahabitats a'maluhum fala nuqihum. Fahabitats kat situ tu maksud habitats tu fahabitats. Nampak tak perkataan habitats tu? Nampak. Habitats di situ maksud dia, ini agak ada satu tafsir ni, dia cerita habitats dekat situ ialah habatota tu, asal akar kepada habitats itu bererti adalah merupakan penyakit kembung perut yang dihidapi oleh binatang ternakan apabila dia termakan sejenis rumput yang beracun. Itu habitats. Yang mana dia kata penyakit ni dia kembung perut. Yang mana apabila dia makan, dia boleh membawa maut kepada binatang tu. Dia kata, kenapa perkataan ni, perumpamaan ni diumpamakan sebagai benda yang sia-sia? Kata-kata ini sesuai dibuat perumpamaan atau gambaran amalan yang sia-sia kerana apa? Kerana binatang ni, bila dia dikelihatan mengembung besar perut dia ingatkan apa? Dia rasa dia rasa kembung perut dia tu, dia ingatkan dia menguntungkan. Bila kembung perut dia makan besar perut dia. Ingatkan dia menguntungkan. Tetapi sebenarnya benda tu mensia-siakan dia, membinasakan dia. Kerana apa? Dia telah memakan sejenis rumput yang beracun, yang mana rumput tu sebenarnya nanti akan menghancurkan dan membinasakan dia sehingga boleh membawa mati. Itu perumpamaan yang sia-sia dekat situ, dia guna habitats tu. Itu maksud habitats tu. Itu bahasa Arab ni indah. Dia guna perkataan habitats dekat situ. Siapa boleh ulang ayat akak? Sia-sialah amalan mereka. Lalu dia kata fahabitats a'maluhum. Sia-sialah a'maluhum. Amal mereka. Habitats a'maluhum. Sia-sialah perbuatan mereka. Dia guna perkataan habitats dekat situ. Apa tadi maksud habitats? Maksudnya Kembung perut. kembung perut. Penyakit kembung perut yang disebabkan Rumput beracun. Ya, yang selalu dihadapi binatang apabila dia termakan sejenis rumput beracun. Penyakit ini boleh membawa maut sebenarnya. Tapi dia rasa apa? Dia rasa dia beruntung semakan benda tu. Kenapa dia rasa beruntung? Sebab Perut dia besar. Besar. Perut aku jadi besar lah makan benda tu. Dia untung. Dia bangga. Dia rasa dia untung kan? Menggelembung besar. Kelihatan kembung dan menggelembung besar. Sehingga kan dia kata para pelaku dia tu menyangka bahawa dia untung melakukan amalan-amalan yang besar. Tapi sebenarnya dia tak tahu yang dia makan tu adalah benda yang akan menyebabkan dia binasa. Itu di perumpamaan dalam Al-Quran ni kepada amalan yang sia-sia. Allah umpamakan seperti fahabitat a'maluhum. Habitat kat situ ialah
amalan yang sia-sia. Dia ambil daripada kata akar habatota. Fahabitat amal. Faham ya? Faham kan? Senang ya cakap dengan korang. Faham. Alhamdulillah. Faham. Cuba sini ambil bahasa Arab A. Amin. Nanti jumpa Ustazah ambil ayat 105 ni. Al-Kahfi 105. Ustazah, apa kata akar habitat ni? Habitat, habatota ni. Nanti Ustazah akan explain benda tu. Oh, dia ni sejenis penyakit. Asal kata ni adalah penyakit kemung perut. Tapi kenapa dia katakan akmaluhum? Kemung perut tu lah amalan kamu. Seperti kemung perut kan. Akmaluhum, itulah amalan kamu. Yang sia-sia. Hebat kan ayat Al-Quran ni? Seronok sebenarnya kalau kita faham ayat Al-Quran ni. Kalau kita baca terjemahannya kat sini, sia-sialah amalan kamu. Kenapa sia-sia? Kat atas tu pun sia-sia juga. Tapi yang satu tu guna habitat. Yang satu tu lain pula dia guna perkataan dia. Itu bestnya Al-Quran. Okay, itu sahajalah hari ni. Sekarang pun dah jam berapa ni? Ada quiz. Okay, aku harap korang faham. Kalau tak faham, boleh bincangkan dalam grup Boleh bincangkan dalam grup. Okay. Okay, bersedia semua? Quiz tu dekat ni dekat dalam ni. Online. Okay, jawab quiz Macam nak tahu markah? Okay, silakan Kak Izwin. Farhana. Okay, Assalamualaikum. Semua orang boleh dengar ke? Boleh. Okay, so insyaAllah akan ajar adik-adik semua main satu quiz. Cuba tekan, pernah main quizzes tak? Pernah. Okay, cuba tekan join ni. Cuba tekan link yang akak bagi tu. Okay, boleh nampak ke akak share screen? Boleh. Okay, cuba join. Boleh join tak? Sekejap ni aku macam main sekali kan. Okay, kita tengok siapa ni. Ada yang dah boleh join ke? Siapa dah dapat join? Ke belum? Akak ada kata kat situ limit 10 orang je. Oh ya ke? Nahai. Akhirnya. Okeylah, tak apalah. Di sini dia ni orang. So, kita tengok dekat aktiviti jalan. Sekejap bersama-sama. Boleh tak? Farhana cakap apa? Tak dengar. Okay. Bunyi lagu lagi kuat. Cuba awak habiskan lagu tu baru awak cakap. Okay. Minta maaf. Okay, disebabkan game tadi tu tak betul sikit. So kita jawab sama-sama, okay tak? Boleh. Macam mana akak jawab? Okay, sekejap akak buka dulu.
Okey. Hadis 3 cerita tentang rukun apa? Rukun Islam. Awak. Islam betul ke? Betul. Okey. 1 hingga 10 berapa skala keyakinan adik-adik? 10. Yakin betul. Okey, soalan kedua. Ya Allah, ni dah jawapan. Bid'ah. Bid'ah. Ni pun dah lupa jawapan dia. Bid'ah. Bid'ah. Betul. Yang baru. Sama ada buruk. Okey, surah yang ketiga. 10. Okey, betul. Okey. Surah Mu'min. Apakah kejayaan yang paling besar? Okey, so insyaAllah kita nak ajaklah adik-adik main sikit kan, main sama-sama lah sebab masa pun dah 27, so agak personal lah kepada Kak Diana. Tapi sebelum tu akan nak cakap terima kasih sangat-sangat sebab sudi main dengan Kak walaupun gamenya tak berapa nak jadi, ada masalah teknikal, tapi dengan suara adik-adik jawab tu pun dah buat Kak rasa happy lah. Okay, terima kasih Kak Paska, Kak Diana. Thank you Kak. Terima kasih ya Kak. Ya Kak. Thank you ya Kak. Terima kasih ya Kak. Thank you Kak. Okay, Kak Paska, Kak Diana. Okay. Dah habis ke apa? Dah ada ke belum kan? Okay, sebelum tu best lah kan daripada sharing daripada Kak Sada tu sendiri kan. Banyak kan kita dapat something tu kan. So sebelum keluar mic ni akan nak request something. Kak minta satu orang sharing apa yang korang rasa seorang je. Daripada sejam berlalu ni cerita apa perasaan dia. Apa yang dia dapat? Saya rasa beruntung. Siapa yang cakap tu? Oh, Nakiba. Beruntung macam mana? Dia beruntung sebab waktu cuti pun adalah reminder kat kita kan. Jangan buat benda tu. Jangan buat benda ni. Jadi rasa beruntung lah. Okay. Itulah kan beruntung tu sendiri kan. Katanya online ni bukannya maksudnya walaupun kita di berbeza tempat, dia tidak menghalang lah untuk kita berusrah tu sendiri kan. Semoga masa-masa kita ni Allah berkahi, betul tak? Dah nak maghrib sendiri kan. Lepas ni terus ambil wuduk, terus siap solat kan. So sebelum kita tutup tu naklah kita ambil gambar. Yes. Nak tak ambil gambar? Boleh lah kamera sekejap semua orang. Kamera tunjuk apa tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni. Ikutlah korang nak buat macam mana macam ni ke? Okay, semua orang dah ready ke? Oh, dah siap dengan telekon lagi ni. Buka. Terus siap solat terus. Okay, Jalan kepala terus. Dia Solat terus. Duduk lagi. Ada jom. Ifa ada on camera, Rafika ada on camera. Lagi siapa on camera lagi? Christina, Fatma, Iman, Ifa Insyira, jom. Christina Awni. Nampak dah Christina Awni tadi dah buka dah siap bagi telekong dah. Christina Awni dah on camera. Okay, 1, 2, senyum. Okay. 1, 2, 3. Okay, freestyle semua. Freestyle. Okay, dah ke? 1, 2, 3.
3. 1, 2, 3. Okey, jumpa Alright, lagi. jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Kak Izwin. Bye bye. Kak Izwin je. Bye Kak Izwin. Saya Kak, terima kasih Kak. Bye Kak Izwin. Terima kasih Kak.